Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wattaba'a wa walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وابتغاء الشفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. Syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kita dengan niat qiyamul lail dan puasa di nisfu Sya'ban dan menghidupkan majlis ilmu di hari-hari yang mulia, hari nisfu Sya'ban ini, mudah-mudahan semuanya mendapat keberkatan daripada Allah yang banyak sehingga menjadi bekalan kita untuk bertemu dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita dalam kitab Fiqhul Manhaji, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kita dalam muka surat 377 tentang keadaan kedua sembahyang khauf. Sembahyang khauf, sembahyang kita kata kerana takut ataupun dalam situasi perang. Nama sembahyang khauf, tapi khauf yang maksudnya adalah peperangan, bertembung dengan musuh. Hanya diberi kelonggaran sembahyang macam ni, iaitu satu berperang. Yang kedua, perangnya itu dengan bukan Islam. Kita Islam dengan bukan Islam. Kalau Islam sama Islam, tak boleh pakai hukum sembahyang khauf ni. Contoh perang Islam sama Islam ialah musuh pun Islam juga, kita pun Islam juga, tu tak boleh pakai hukum ni. Tak dibenarkan. Tak boleh. Islam sama Islam tak boleh berperang. Contoh Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Osman bin Affan hanya menyerah diri lah, kita kata, tak melawan pun dengan pemberontak dia, walaupun pemberontak nak bunuh dia. Dia tak mau pegang pedang. Dia suruh pengawal dia, sahabat-sahabat, antaranya Abu Hurairah pengawal dia, Abdullah bin Salam pengawal dia, suruh simpan pedang. Dia orang ancam nak ceroboh masuk rumah, nak bunuh Sayyidina Osman dalam rumah. Dia suruh simpan pedang. Dia tak mau kerana hadis Nabi sebut, bila dua orang Islam bertembung, dua-dua angkat senjata, yang membunuh dan yang dibunuh dua-dua dalam neraka. Sahabat tanya, Rasulullah, kalau yang membunuh memang patutlah dia bunuh orang. Yang kena bunuh ni pasal apa masuk neraka? Macam tak adil, macam nampak tak patut. Tapi tidak, kata Nabi SAW, kerana dia pun niat nak bunuh kawan tu. Tapi dia yang kena dulu. Jadi niat dia jahat tu dah ada, tindakan nak buat jahat dah ada, cuma tak berjaya. Tetap Allah kira dosa. Tetap dikira dosa. Kita syahid. Orang yang mati itu mati syahid. Yang dia tak ada senjata, dia hanya pertahan sekadar tanpa senjata. Ada juga hadis lain pada cerita tu. Selain tu, Nabi pesan nanti akhir zaman akan berlaku pencerobohan penindasan daripada kuasa pemerintah, termasuk kuasa Islam, orang Islam lah, tentera Islam, bunuh rakyat Islam. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang kamu nak pesan kat kami? Nak suruh kami lawan, kami ambil pedang ke, tahankan dan sebagainya. Dalam hadis Sahih Muslim,
Maka Nabi kata, kamu jangan, kalau ada pedang, kamu pergi ke Gunung Uhud, pukul di Gunung Uhud. Pedang tu pukul, bagi patah. Nak rosakkan pedang, jangan guna pedang. Pasal nak lawan orang Islam. Nabi tak bagi. Pergi rosak maksudnya, jangan guna pedang. Kalau guna pedang duk simpan, kita ambil juga. Kan? Lah sekarang kau patahkan, jangan guna langsung. Tak ada pedang. Serah je. Memang payahlah kan. Nak terima tu payah. Tapi itu Nabi pesan. Jangan. Dan Nabi kata, kalau dia orang ceroboh masuk dalam rumah ya Rasulullah, kalau dia ceroboh, kamu takut dengan kilauan pedang, kan? Pedang cahaya tu. Kamu takut tu, ambil kain tutup muka. Yalah, kita tak senjata pukul dia. Kita elak lari sembunyi dalam bilik. Kita tak apalah kan. Bukan kita nak menyerang dia balik. Kita tak menyerang dia, tak bunuh dia. Tak ada niat nak bunuh dia, cuma kita nak pertahan. Ambil perisai, meja ni ke, tahankan. Pertahankan tak apa. Bukan kita nak menyerang. Tak boleh. Jadi kesimpulannya, pasal Islam, kalau yang serang tu Yahudi, kita orang Islam, tu kita angkat pedang lah. Kan, angkatlah pistol senapang. Okey, maksudnya Nabi tak bagi benda tu tak halal. Kecuali ada kes-kes yang lain. Okey, dalam sembahyang khauf ni kita dah baca cara keadaan pertama, keadaan belum mula perang. Belum mula peperangan. Ada dua cara. Satu kalau musuh duk ada depan dah, arah kiblat, kita menghadap situ, macam keadaan Nabi sembahyang di satu kemah yang menghadap ke Mekah, musuh mai dari Mekah. Dari depan. Jadi kalau itu kita takbirnya sama-sama ataupun takbirnya berbeza. Dua saf kita buat, 4 saf semua, 2 takbir bersama dengan Rasulullah. Ataupun 4 tu takbir bersama imam Rasulullah SAW. Lepas itu 2 yang pertama ni rokok ikut Nabi. 2 yang belakang jangan rokok. Standby. Lepas baca Fatihah dah. Baca ayat Qul Huwallahu ke apa ke. 2 pertama ikut Nabi rokok. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, semua ikut. 2 ikut Nabi. Tu sama. Semua 4. Yang tu 4 saf. Lepas tu 2 saf berhenti, berdiri sahaja lepas baca tu. 2 saf lagi yang depan ikut Rasulullah sampai ke sujud yang kedua. Bangun berdiri rakaat kedua. Bangun berdiri rakaat yang kedua. Dah bangun berdiri rakaat kedua, dah semua berdiri kan? Yang tadi tak rokok pun dah berdiri juga, jadi tukar. Tukar tempat. Yang depan mai belakang, yang belakang pi depan. Pandai-pandailah Ustaz macam mana celah-celah tu. Kan? Berdiri rakaat kedua dah. Imam berdiri rakaat kedua, baru makmum semua dah berdiri sama-sama 4 saf. Ganti yang dah ikut Nabi tadi, gostan belakang. Yang belum ikut, pi depan. Kalau keadaan tempat yang tak sesuai nak ganti-ganti, tak payah ganti. Duduk je depan tu, tapi dia tak ikut tu imam. Hak belakang, ikut imam. Jadi bab ganti tempat tu, tengok sesuai. Luai, padang, okeylah. Kalau tempat sempit nak ganti macam mana kan? Dua-dua tengah sembahyang. Susah. Jadi tak payah ganti. Empau yang depan, stop. Jaga pedang. Pegang pedang pula. Senapang. Kami yang 2 belakang ni tak turun pun tadi. Nabi turun rakaat kedua, ikut. Semua dalam keadaan sembahyang lah ni. Dia 1 rakaat je. Kawan ni yang belakang pun 1 rakaat. Yang 2 rakaat hanya tu imam seorang. Imam seorang je. Lepas tu Nabi sampai ke tahiyat. Dia buat 2 rakaat je. Dia boleh qasar. Tahiyat, Nabi tahiyat. Yang bangun berdiri nak buat 2 rakaat. Yang berdiri tadi kejar Nabi. Rokok, sujud, tahiyat sekali. Lepas tu
Apa tu, yang berdiri tadi, yang rakaat kedua tadi, buat sendiri juga. Jadi Nabi menunggu tahiyat lama. Nampak, bukan makmum 2 orang, makmum sampai hujung tu. Boleh nampak. Dan boleh cam lah, untuk imam boleh cam. Boleh nak paling boleh. Boleh paling, jeling boleh. Tak batal. Okey, itu cara pertama. Okey, ada cara kedua macam mana saya lupa pula, tak baca pun kan. Okey, itulah lebih kurang macam tu. Cuma apa ni? Bezanya pada takbir. Kalau ni takbir awal, takbir lambat. Okey, keadaan kedua kita tengok. Keadaan kedua, ketika dah berlaku perang. Keadaan pertama belum perang, tapi kalau musuh berselerak, mai kanan, mai kiri, mai belakang. Kita kiblat sini. Tadi kes kiblat, musuh mai kiblat, boleh nampak depan. Sekarang mai mungkin dari belakang. Macam mana nak buat? Yang tu takbir lambat. Takbir lambat. 2 takbir bersama imam. Sampai imam tahiyat. Imam tahiyat. Jadi 2 soal lagi duduk standby ni, tak semayang. Tak semayang. Duduk jaga keliling ni. Tak semayang pun. Nabi dah tahiyat. Nabi dah duduk bangun rakaat kedua. Bukan tahiyat, bangun rakaat kedua. Yang dah semayang tadi, dia cepat tahiyat. Nabi duduk berdiri tunggu sama waktu berdiri. Dah tahiyat, kawan tu bagi salam, dia dapat 1 rakaat dia bersama imam. Satu lagi dia buat sendiri dia sampai dia bagi salam. Bagi salam dia bangkit, angkat senjata, jaga pula keliling. Yang tak semayang lagi mai ikut Nabi. Jadi Nabi menunggu waktu berdiri. Dah kedua. Jadi bolehlah jaga belakang kan. Yang tadi dah habis dulu, jaga belakang. Yang ni baru dapat rakaat kedua bersama tu imam. Nanti Nabi duduk tahiyat. Dia bangunlah tahiyat 1 rakaat dia punya. Mana lebih baik kita semayang cara sendiri dengan ikut sunnah ni. Yang sunnah ni lagi bagus. Walaupun katalah kalau sukar sangat nak buat macam ni. Yang pertama, orang ramai, musuh berselerak, tentera kita pun berselerak, duduk sana 5 orang, sana 5 orang, kan? Jadi dia orang buat sendiri sana. 2 set jemaah pun tak apa. Cara biasa-biasa. Ini sebab semua orang nak bersatu dengan Nabi, bersama dengan Nabi, kan? Okey. Itu cara pertama kalau belum perang, sama ada musuh depan atau musuh keliling. Okey, yang kedua, keadaan kedua ketika berlaku pertempuran dengan musuh. Dah perang. Barisan telah bercampur aduk dengan menjadi sangat gawat. Dah kalang kabut dah. Tong tang lari kuda sini. Dalam keadaan ini tidak ada cara bersolat yang ditentukan. Tak ada cara khas. Macam nak buat? Masing-masing solat ikut cara yang termampu. Dia tengah perang, dia nak semayang. Allah Akbar, sami Allah ni, ya Allah, bang. Walau alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rokok tidak sujud. Kan? Kena semayang. Yang tak payah semayang hanya otak tak berfunction, tak fungsi je. Itu tak payah semayang. Gila, lena termasuk. Tapi lena bangun nak buat. Boleh jamak. Maksudnya, yalah keadaan tu macam mana. Mungkin nak jamak tak dan juga, duk perang mai. Dah mula dah, tak dan nak jamak pun. Buat macam tu. Okey. Jadi sembahyang dia tadi, mungkin dia bergerak banyak, tak menghadap kiblat, wuduk batal, terus sembahyang sampai habis. 2 rakaat je lah buat qasar. Yalah bergilir sedang. Tak boleh kita nak buat 10-10. Musuh mai 20, musuh mai 100. Takkan 10 nak lawan 100, mati 10 tu, tinggal 10 lagi mati. Jadi terpaksa 20 kena semua pergi. Jadi masing-masing tunaikan solat. Mengikut cara yang termampu, sama ada sambil berjalan, sambil berkenderaan, sambil bergerak berhenti, menghadap kiblat atau tak menghadap kiblat.
rokok, sujudlah dengan cara isyarat gerak kepala ke, gerak mata je ke, gerak hati pun boleh. Mana gerak hati? Bayangan. Sujud. Tidak ada ni, sujud. Kan? Macam tu. Rokok dan sebagainya. Untuk isyarat sujud, kepala tunduk dengan isyarat untuk rokok. Gitulah, itu rokok macam tu. Jadi nak buat itu tak boleh juga. Musuh mai dekat. Jadi buat dengan gambaran hati. Jika dapat mengikut di kalangan mereka secara solat berjemaah, tapi kalau boleh, maksudnya bolehlah buat 2 orang pergi sembahyang dulu, 12 orang lagi perang, 18 lagi perang. Kalau semua tengok keadaan situasi. Keadaan boleh tak 2 sembahyang yang baki perang, 2 sembahyang baki perang. Kalau macam tu tak boleh, perlukan semua serentak. Macam dalam perang Uhud, perang Badar, tak boleh nak lepas sembahyang. Semua dalam keadaan serentak. Kalau macam tu, sembahyang keadaan sendiri. Jika dapat mengikut di kalangan mereka, secara solat berjemaah adalah lebih baik. Walaupun mereka berlainan arah atau makmum. Kalau boleh buat jemaah, ni kuda kita 5 orang naik kuda, seorang untuk imam. Allah Akbar, semua Allah dengar. Kan? Boleh sembahyang. Okey, macam sniper apa? Penembak jauh penembak tepat. Yalah. Tu dia tak boleh bangun berdiri lah. Berdiri kena tembak. Dia sembahyang tentang baring dia lah. Dia menerap kan. Duduk teropong. Time sembahyang. Allahu Akbar. Oh, zaman Nabi dulu lah. Sekarang ni, situasi sekarang yang ada sniper ni kan. Dia duduk menerap, dia tak boleh bangun. Sniper ni, dia menerap tu lah. Dalam lumpur ke, dalam air ke, dalam rumput ke. Dia sembahyang. Isyarat lah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Mata bergerak, kalau kepala boleh bergerak lah. Kalau dia mati syahid, dia dikira sembahyang lengkap dengan sembahyang dia tu, cara tu. Menang dia qada balik. Tapi qada bitarahi, qada ansuran. Buatlah berapa hari, 5 hari perang macam tu. Jadi qadanya sehari 1 waktu ke 5 waktu. Contoh sikit. Tak. Qada, okey, kalau dia masih dalam musafir, dia boleh qada cara qasar. Kalau dah balik rumah tak boleh qasar. Kan? Penuh 4 rakaat. Sekejap. Hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah kamu, kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya solat itu, segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar. Dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Dan jika kamu takuti sesuatu bahaya, maka sembahyanglah sambil berkenderaan. Kemudian bila kamu telah aman sentosa, hendaklah kamu mengingat Allah, yakni mengerjakan solat secara sempurna. Dan sebagai ulama kata solat ganti balik, qada balik. Dah aman dah, qada balik. Sebagaimana Allah telah mengajarkan kamu apa yang kamu telah tidak mengetahui tentang sembahyang. Begitu kita ni tak ada alasan tak boleh sembahyang. Kan? Baru jam je tak sembahyang dah. Jam nak sembahyang, macam mana masalah kita? Sembahyanglah kita tu lah. Sebab pakai waktu tu kata orang lelaki pakai seluar pendek. Sembahyang seluar pendek pun. Amat waktu. Jadi tak ada alasan tak sembahyang, kecuali kita otak tak berfungsi. Termasuk tidur lah. Tidur pun otak tak berfungsi juga. Gila, pitam, koma, semua tu. Jadi kira otak tak berfungsi, tak payah sembahyang. Cuma kalau gila yang bukan berterusan, dia gila ni, maka ubat tengah hari sihat lah. Waktu sihat qada balik. Macam orang tidur.
Tapi kalau gila dia memang tak ada, berubat macam mana pun gila macam tu. Yang tu dia tak payah semayang. Allah angkat dah kewajiban pada dia. Dia tak wajib lagi. Yalah dia tak reti dah, dia lupa rakaat berapa. Tak seman, kalau tak seman tak wajib semayang. Tapi kalau dia nak buat juga silakan. Ataupun caranya kita ajar dia. Macam saya pernah pengalaman ada seorang yang memang dia kalau semayang dia lupa. Lupa Fatihah baca kedak lagi walaupun dah baca. Kita ajar dia, dia minta tolong ajar, duduk sebelah dia. Kita pun takbir sama lah, tapi kita tak semayang. Kita takbir ni sebagai ajar dia. Takbir Allah Akbar. Baca Fatihah sekarang. Waladhdallin, amin. Rokok. I'tidal, sujud ni. Ni rakaat satu dah. Rakaat kedua. Itu. Mengajarlah. Kita tak semayang lah. Jadi dia boleh selesaikan semayang dia sah. Kalau macam tu dia boleh buat dengan elok, sah lah. Kalau macam tu pun tak elok juga, tu tak payah. Dah otak tak ada dah. Macam tu kita duk ajar ni, Allah rokok sujud. Dia kata aku dah sujud lah tadi, aku dah rokok lah tadi. Pula dah, tu biar kat dia. Kan? Tak payah semayang. Nyanyuk, yang nyanyuk bukan jenis sekejap-sekejap ni. Okey, begitu juga hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika menceritakan salat khauf selepas menyebutkan dua cara yang terdahulu, fa in kana khaufun huwa ashadda min dhalika sallau rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbili al-qiblah aw ghaira mustaqbiliha. Qala Malik qala Nafi' la ara Abdullah bin Umar zakar dzalika illa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kegawatan semasa perang ni, tengah gawat, tengah duk sibuk perang ni, lebih memuncak daripada aman tadi, bersolatlah sama ada sambil berjalan kaki, sambil berkenaan naik kuda ke, kalau kita bawa kereta ke, dengan menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Malik mengatakan bahawa Nafi' telah berkata, setahu aku Abdullah bin Umar, walaupun itu ucapan Abdullah bin Umar sahabat Nabi. Dia tak kata Rasulullah bersabda. Dia tak kata pun. Tapi semua yakin kalau Abdullah bin Umar cakap berarti ilmu tu daripada Nabi lah. Ilmu tu datang daripada Nabi. Walaupun dia tak kata Nabi bersabda. Ini dinamakan hadis mauquf. Hadis mauquf. Hadis mauquf ni perkataan sahabat, dia bukan perkataan Nabi. Okey. Tapi ayat dia, kandungan dia, intipati dalam apa yang dicakap tu sama dengan apa yang Nabi pernah sebut. Hadis mauquf. Satu lagi disebut asar. Asar ni ucapan sahabat juga. Tapi tak selari pun, tak ada pun. Yang dalam hadis Nabi tak sama pun. Cuma pengajaran sahabat ni, ilmu sahabat memanglah daripada ilmu Nabi juga kan. Ilmu asar. Dalam riwayat Muslim, fasalli rakiban aw qa'iman tumi'u ima'an. Bersolatlah sama ada kenderaan atau berdiri dan lakukan secara isyarat. Sampai macam tu perang pun masih nak semayang. Kalau kita ikut buat apa lah, nantilah qada kemudian. Perang ni nak pertahankan negara. Contoh kan, nak sebutnya sembahyang ni tak ada. Ini paling pertama Allah nak cek pasport kita. Tak ada alasan nak tinggal. Kadang kita Allah baju kena tanah je pun, saya tak boleh sembahyang, kotor seluar saya kena tanah. Allahu Akbar. Baju saya daki peluh busuk ni tak boleh sembahyang. Apa pula? Apa yang halangnya? Perempuan pun maksudnya, ya kan? Perempuan pun tetap kena sembahyang. Ya, kotor. Kotor lain, najis lain. Kotor ni peluh, busuk, tanah, orang buat kerja bendang, padi-padi kan, kebun-kebun. Mekanik, solat terus. Lagi tak kena najis, tak ada air kencing, tak ada najis tahi-tahi. Silakan. Ni lumpur Ustaz kan, kawan bersama padi kan, lumpur bukan najis. Tu syak. Yang macam tu syak, orang yang ragu-ragu. Tak boleh ragu-ragu. Dia dalam hukum Islam, nampak ketul najis baru tahu najis. Kalau tanah
kita tak tahu ada kencing ke, ada kucing ke, ada anjing lalu. Tak nampak kan? Tak nampak, anggap dia suci. Nampak seketul tai tu, nampak anjing lalu tadi, bau ada, bau tu kita tak pasti juga. Kadang bau lumpur ni lebih kurang macam bau najis juga bau dia. Yalah, ada yang kita boleh kenai. Yang tak boleh kenai kita anggap bersih. Kita ni bau tai ke bau lumpur tanah-tanah ni, anggap kalau macam tu kita anggap dia suci. Senanglah Islam. Kita je ragu-ragu lebih. Kan? Lebih sangat ragu-ragunya. Lepas tu kita kena biasakan sembahyang tanpa lapik atas tanah, atas pasir. Biar melekat tanah kat ni. Supaya kita tak ragu-ragu. Ni tak ragu, Allah kena tanah lah tadi. Contohnya hujan, kita lalu dengan seluar kita, kain kita, kena becak, dah tak mau sembahyang. Apa hal pula? Kena becak Ustaz tengah jalan, mesti ada najis. Engkau nampak tak? Tak nampak lah najis tu. Tak nampak, anggap bersih, sembahyang. Kalau dia nampak betul kena tai, tak boleh sembahyang lah. Kalau syak tak nampak rupa, nampaklah kesan macam debu putih. Tapi kita anggap itu debu tanah, debu jalan. Selagi tak nampak tai, terus sembahyang. Dan di Masjidil Haram tentang burung merpati, sebagian ulama berfatwa, itu dipanggil umum balwa. Apa dia umum balwa? Istilah umum balwa ni benda yang tak boleh nak elak lah. Macam contoh kita kelkatu kan. Kalau musim hujan kelkatu main penuh kan, kat kampung selalunya tu. Penuh, sayap dia penuh. Sayap dia yang berpisah daripada badan tu kira najis. Najis. Bulu kucing yang berpisah daripada badan najis. Kalau dia kat badan dia tak najis, yang berpisah. Cuma kalau dah berselerak dalam rumah kita tak boleh kontrol. Kita dah sapu, dah vacuum, adalah selai, dua helai, itu dia kira umum balwa. Benda tu tak mampu nak elak, dikira halal. Dikira sah sembahyang kita. Jadi kadang-kadang kita melayan syak, ragu-ragu tu. Dah kena tadi kain becak tadi. Kena tik apa? Ya, saya nak balik dulu. Balik-balik tak ada sembahyang, berdosa besar. Kan? Kadang kita contoh naik kereta nak sembahyang tapi sehingga tak jumpa surau lah, tak jadi sembahyang. Berdosa besar sengaja. Ustaz tak jumpa surau, tak jumpa masjid. Sembahyang tak wajib surau masjid, engkau hampa kat tanah tu, boleh parking kat R&R, letak dekat gazebo dia tu ataupun kat parking yang ada kosong sikit, sembahyang. Atas tanah rumput-rumput tu letak kain sejadah, tak letak sejadah ke apa ke, sembahyang je. Kan? Jadi kita banyak alasan sangat. Ketika bersolat semuanya pergerakan yang berlaku disebabkan suasana perang itu, ini dimaafkan kecuali percakapan. Kalau boleh cakap itu boleh kontrol. Maksudnya kalau cakap yang boleh kontrol, kadang-kadang dia terkeluar agak, ya Allah, ya Allah, cakap juga kan. Kalau tak boleh kontrol, anggap tak batas sembahyang. Kalau benda yang boleh, contoh orang sniper nak cakap apa kan, dia tak payah nak sembang pun. Bukan dia macam orang pedang perang tu nak jerit-jerit, dia teropong. Allah Akbar, Allah Alhamdulillah, Allah Akbar. Tembak ya. Mulut dia tak perlu cakap-cakap yang bukan solat. Faham tak? Dia boleh, yang tu kalau dia cakap juga yang bukan solat, batal. Sembahyang dia batal. Dia kena buat lain lah. Allah Akbar tu kira dikir-dikir juga, tak batal lagi. Kalau opecot ke, acin opecot. Ada opecot belakang tu. Kan? Tu tak boleh. Batal sembahyang lah. Kalau opecot tu. Sebab dia bukan perkataan zikir. Kalau Alhamdulillah tu okey lagi, tak batal. Acin tu pun, kalau dia bersin biasa, cin. Itu je. Tapi saja dia tambah cincah. Cincah lah. Acah kan. Ada tambah sikit, menambah tu batal. Jika terkena najis yang tidak dimaafkan seperti darah atau seumpama solat, umpamanya solat tetap sah tetapi wajib diqadha. Ada darah tak boleh kontrol. Kan, darah yang perang, tu teruskanlah sembahyang.
Sah lah, tapi sihat nanti qada. Yalah, kadang-kadang plaster pun dia bocor ke, kan? Dia keluar juga sisa. Seperti kita kat hospital juga, operation. Nak cuci tak boleh lah, air-air tak boleh. Doktor tampal. Kan? Jadi yang tu semayang sekadar yang kita mampu. Wuduk takat mana boleh, semayang takat mana boleh. Nak mayang macam mana Ustaz? Dua kaki gantung, kaki empat, dua tangan pun gantung. Empat-empat duk tergantung tu. Kan? Macam nak jual daging pula gantung tu kan. Semayang dengan kepala Allah Akbar. Ambil wuduk tak boleh Ustaz, balut semua ni. Tak apa, semayang. Terus tak dalam wuduk. Kalau ada anggota yang boleh, contoh balut dia tang ni je. Ni boleh basuh. Yang ni basuh je lah. Ni yang boleh basuh lah. Tak baik. Tengok keadaan lah. Kalau buka tu, alah sekadar kita balut je, boleh buka. Kalau benda tak boleh buka, semen. Tu tak boleh buka, tak payahlah. Nanti qada. Tapi semayang juga. Jangan nak qada Ustaz. Baik tak Ustaz semayang sekarang. Nanti lah qada. Tu berdosa. Jadi nanti bukan qada kerana dia semayang, qada kerana berdosa tinggal semayang. Sengaja tinggal salat. Bersolat secara ini adalah untuk kemudahan bagi semua perangan yang mematuhi syariat dan setiap keadaan yang sangat ditakuti oleh seorang mukallaf seperti melarikan diri daripada musuh atau binatang buas dan sebagainya. Okey, termasuk katalah di Bosnia dulu kan, atau apa ni, Ukraine sekarang ni lah, kata ada orang Islam. Rakyat orang Islam nak kena lari. Pelarian. Dia boleh guna semayang ni. Dia sedang lari ni, nak semayang kat masjid kena tembak. Yalah, mana keadaan yang musuh nak serang kita, kita tak terdaya nak lawan. Kita nak kena lari, jadi pelarian. Time lari tu nak semayang macam mana Ustaz? Nak cari kiblat mana? Sekali orang main tembak, sniper dia orang tembak. Semayang lari macam ni lah. Allah Akbar, tak ada wuduk. Kalau boleh wuduk silakan, tak boleh sekarang ni. Dalam kawasan padang pasir tak ada air. Boleh tayamum dalam padang pasir kan? Bubuk sekejap. Sekarang apa pun tak ada. Tanah tak ada. Air pun tak ada. Semayang dalam keadaan tak ada wuduk. Batu. Ni koyak, seluar terkoyak tau ni. Tak ada yang lain nak. Semayang. Terkoyak tu pun. Termasuk orang dalam penjara. Kena penjara. Nak semayang tak ada. Yalah bagi penjara ke sebab pendek. Air wuduk tak ada. Apa tak ada. Semayang macam mana dia boleh buat? Buat je. Kan? Tak lah penjara Malaysia okeylah kot. Kena penjara negara tak Islam. Mana ada ruang semayang? Satu bilik kita ada sumbat. Tidur pun tindih-tindih. Na'udzubillah, di Thailand je tu kan. Penjara di Thailand dia tidur tu bertindih. Kena gilir, engkau tidur aku berdiri. Sekali aku tidur, kalau baik dapat tempat. Macam tu macam mana ruang nak semayang? Jadi semayang sekadar-kadar yang dia boleh buat. Kan? Termasuk takut binatang buas dia kata. Boleh tak kita tengah lari ni, tengah di safari ni kan. Tiba-tiba duduk tang tu, jatuh kuih terbang tang tu. Nak kena lari dari harimau, nak kena lari dari singa. Semayang macam mana boleh semayang lah. Kita fikir tak payah semayang lah. Darurat ni. Semayang juga. Kena semayang juga. Jadi tak ada alasan kita duduk kat Shah Alam, duduk kat Subang Jaya. Tak ada nak semayang, Ustaz seluar tak ada. Air becak. Banjir. Hari tu banjir. Kena semayang. Kan? Yalah. Tapi tetap kena semayang. Kerana jamak, kerana darurat. Dah dia duduk tenggelam timur layak ni. Duduk terapung. Pakai pelampung duduk terapung atas air laut dan sungai. Semayang. Allah Akbar, bismillah. Isyarat yang dia boleh buat. Perkara yang diberi perhatian dalam syariatan cara bersolat ini ialah menjaga solat tersebut supaya ditunaikan dalam waktunya yang ditetapkan. Kerana mematuhi perintah Allah Ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
Sungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang beriman yang tertentu waktunya. Hikmah syariat solat khauf. Semua cara bersolat tersebut disyariatkan untuk memberi kemudahan kepada orang mukallaf. Kemudahan. Kita ni tengok iman kita lemah, kita anggap menyusahkan sembahyang. Susah Ustaz nak sembahyang macam mana? Susah. Perang ni, tengah lari ni, pelarian ni. Kita kata menyusahkan. Allah kata memudahkan. Nak mudahkan kamu sembahyang. Sebab Allah khitab, Allah tuju pada orang yang nak melaksanakan amal ibadah. Allah bagi mudah sikit. Tak payah nak serik sangat berdiri, rokok macam tu. Buat sekadar kamu boleh. Kita yang malas nak buat. Ada alasan sikit kita tak boleh buat. Tak boleh nak buat. Pasal banjir. Pasal baju tak bersih. Sekian-sekian. Na'udzubillah min dzalik. Agar mampu menunaikan kewajiban ini merupakan hubungan paling penting dengan Allah, sembahyang. Call kita dengan Allah Ta'ala. Tak boleh kita selang lama sampai tak call langsung. Tak sembahyang. Bagi mendapat pertolongan dan kemenangan, sembahyang ni adalah merayu pertolongan Allah. Ni nak minta, kenapa lah Allah tak tolong ni, susah ni, musuh sana, musuh ni. Engkau sembahyang tak jaga. Tak pernah call Allah. Kita duk marah ke adun tak bagi bantuan kita susah-susah. Kau pernah minta tak? Dia tak tahu engkau susah. Kau pergi mohon lah minta. Macam tu lah kita kata. Ini Allah bukan tak tahu. Tapi Allah nak engkau berhubung dengan dia. Engkau hamba. Kita hamba. Kita kena berhubung dengan Allah. Baru Allah akan hantar. Jaga benda tersebut. Justru hatinya berasa tenang mengingati Tuhannya yang maha tinggi dan maha agung. Keyakinannya bertambah dengan pertolongan dan sokongan Allah Subhanahu wa taala dan teguh pendiriannya di medan peperangan. Benarlah Allah Subhanahu wa taala, ingatlah firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan suatu pasukan musuh, maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya. Dan sebutlah serta ingatlah Allah dengan doa banyak-banyak supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Dengan doa dan dengan ibadah. Sebut Allah dengan amal ibadah. Jadi Allah suruh tetap. Kalau kita ni tentera, haram kita lari dari medan perang. Daripada ayat ni, haram kita lari. Orang yang lari di medan perang, tiba-tiba dia mati jahiliyah, bukan mati syahid. Sebab dia tengah lari. Tapi kalau dia lari untuk strategi, dia lari bukan nak lari tak mau perang, dia lari saja nak perangkap musuh. Musuh makin dekat, pum kena serang. Adalah strategi, itu syahid. Syahid. Seperti ada kisah Nabi, sahabat-sahabat ni lari daripada musuh yang banyak. Balik pada Nabi SAW. Maka sahabat lain kata, ya Rasulullah, dia orang ni lari medan perang. Nabi kata tidak, dia orang lari untuk perangkap musuh. Perangkap musuh. Contoh, lari supaya musuh mai dekat, lepas itu sahabat lain macam tu. Trik, taktik dan sebagainya. Itu tak berdosa lah. Kalau lari tak nak perang langsung, mati jahiliyah, bukan mati syahid. Kan? Fathbutu wadhkurullah. Perlu nyatakan bahawa solat khauf dengan semua cara memungkinkan seorang tentera Islam mendirikan solat. Jadi tak ada alasan tentera tak sembahyang. Mesti sembahyang. Wajib solat. Tentera pun. Alhamdulillah lah tentera kita sekarang ni dah ada kagat kan. Kor agama tu. Dia orang, alhamdulillah banyak dah mendidik tentera kita, pandai dah bab sembahyang khauf ni. Dia orang dah praktik. Dah boleh buat. Jadi bagus ada kuliah-kuliah macam tu, kesedaran. Dan sehingga upacara arak pun dah tak ada. Kalau dulu apa pesta semua arak, tari menari perempuan, na'udzubillah, benda tu berjaya lah. Kita yakin orang yang mula tukar benda ni,
syahid dia, memang dia hebat. Wali Allah dia. Dan dia boleh ubah benda maksiat pada benda ibadah. Kan? Masya Allah. Dulu ni Facebook, mula-mula Facebook, orang semua kata, apa ni buat maksiat ni, ada akaun Facebook. Kan? Jadi bila masuk benda-benda yang Islamik, jadi benda yang tak Islamik itu boleh ditenggelamkan. Okey, terakhir kita sebut di sini, kewajiban bersolat tidak gugur dengan sebarang keadaan, apa keadaan pun. Itulah, selagi mana otak dia berfungsi. Tak fungsi, ya, itu baru tak wajib. Dengan keterangan yang tersebut, jelaslah bahawa kewajiban solat tidak akan gugur daripada seorang mukallaf dengan sebarang keadaan dan bagaimanapun halangan. Takkan ada halangan wajib. Selagi hayat di kandung badan, namun Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan pelaksanaannya, sama ada dengan menangguhkan solat seperti jamak, memendekkan seperti solat musafir, qasar, atau meringankan cara melakukan seperti solat khauf, dan solat bagi pesakit berdasarkan sebab-sebab dan suasana. Bukan hanya pesakit, orang yang bantu pesakit. Bomba, polis tengah duk sibuk di medan ni, nak tarik orang, nak selamatkan daripada terbakar bas ke kan. Oh, time semayang, saya nak pergi semayang lu, mati orang. Kan? Tak boleh. Dia kena utamakan nyawa dulu. Kalau dia boleh buat sambil solat macam ni, silakan solat macam ni. Tapi qada baliklah. Kalau dia boleh gili-gili, bomba mungkinlah. Aku pergi dulu semayang seorang-seorang, kau ni buat segitu. Kan? Yang tu tak payahlah nak qada. Sebab dia lengkap. Sama ada jamak takdim ataupun katalah tak dan jamak takdim sebab operation mula 12 sebelum zuhur lagi. Dia ingat selesai asar bolehlah kan, ataupun ujung zuhur. Tapi sampai ke maghrib tak boleh tinggal. Tu dia sembahyang qada, tak berdosa. Sembahyang qada tak berdosa. Mati ya. Jadi nyawa ni lebih wajib. Jaga nyawa orang lebih penting daripada jaga sembahyang. Tak, sembahyang boleh ditunda, ada cara lain. Nyawa kalau mati tak ada cara lain dah. Masuk kubur je lah. Kalau sembahyang tertinggal, ada cara lain, boleh qadanya, boleh kan, sembahyang menghormati waktu ke dan sebagainya. Bos tak bagi kita sembahyang, bangsa asing bukan Islam, tak ni. Jadi kita ada option lain. Kalau suami isteri boleh cerai, takkan bekerja tak boleh berhenti, cari yang lain. Ada lagi ruang yang di tempat lain. Kalau tak ada ruang nak jamak pun tak ada ruang. Kalau lah sampai tak ada ruang langsung, dia boleh sembahyang isyarat atas kursi tengah meja tu. Begitulah. Macam jam tadi. Sembahyang tu tapi qada lah nanti. Cuma dia tak berdosa tinggal solat. Dia buat juga. Kan? Kerana tak boleh elak kalau tinggal pengajian dia suka dan sebagainya kan. Jadi mungkin yang bos tak bagi kerja, tak bagi solat tadi, kita jangan bagi tahu solat, boleh je menipu cara lain. Contoh kalau time tengah hari makan, bos bagi makan tak? Bagi makan. Time makan tu sembahyang. Laju-lajulah. Kan? Jangan dah buat lambat-lambat. Ataupun kalau nak pergi berak tandas, bos bagi tak? Takkan bos halang juga. Ambil curi time nak pergi berak tu. Masa sembahyang. Ataupun pilihan lain, kalau suami isteri pun boleh cerai, tambah kerja ni. Boleh pisah. Kan? Berhenti cari yang lain, yang lebih selamat. Mengutamakan solat kita. Sebab taklah mati. Tinggal dia mati tu tak. Kan? Kecuali kita yang contoh jadi apa ni, katalah di Vietnam apa ni, yang kena, dia kata kena kurung kan. Semayang tak boleh makan, dia campak menyentuh je. Yang tu boleh semayang guna menghormati waktu ni. Buat sekadar-kadar je. Dah tak boleh, tak boleh tinggal. Wallahu alam. Ada lagi soalan tu? Akan datang kita masuk tentang solat Jumaat, syariat solat Jumaat. Tengok keadaan dia, ada kesempatan.
Kalau ada kesempatan, ada ruang yang boleh, bolehlah. Kalau memang kerja dia tak ada ruang nak benda tu, tak boleh lah, tak payah buat lah. Benda sunat kan. Dia qada di waktu lain lah. Duha boleh qada waktu lain. Contoh tak dan ni, dia tengah sibuk, tak dan langsung. Boleh, kalau yang boleh lari sekejap, 2 rakaat je pun, okeylah. Kalau tak dan langsung, dia qada lepas asar ni, lepas maghrib ni. Kan, sunat. Boleh tak semayang hormat waktu duha? Tak boleh. Yang tu dosa dia tanggung lah. Dia menipu semayang patut 2 minit je. Nak tidur. Jadi terkadang nak semayang 2 rakaat, okeylah 2 rakaat 2 minit tu lama tu. Kan? Tapi dia hantam setengah jam. Lepas tu duduk Facebook tu, dia tengok Facebook dulu. Oh, saya semayang duha lah. Bohong. Menipu duha pun tak dapat pahala, menipu orang pula dapat. Kan? Jangan menipu lah. Kan? Wallahualam. Jadi ala kulli hal, kesimpulan tadi yang kita baca tadi tentang sembahyang, tak ada pengecualian, tak ada excuse, tak ada halangan. Semua kena buat dalam semua keadaan. Kan? Ni kadang naik bas express, subuh tak sembahyang, naik kapal terbang subuh tak sembahyang, balik umrah tu. Kan? Belanja 10,000 pi umrah, balik mai subuh tak sembahyang. Apa makna umrah dia? Tak ada apa. Berdosa besar, sengaja meninggal solat. Dia buat sekadar yang dia boleh buat. Kalau tak boleh berdiri, duduk terkosen dia tu, hormat waktu, nanti qada. Jangan sengaja tinggal. Kan, berdosa. Tak tahulah saya malam ni pukul 9 tolak. Semayang tak mana subuh. Sampai nak isyak lagi. Sampai duha. Yalah, celah tu. Jadi kalau tak ada pun kita semayang atas kapal terbang, sekadar yang kita boleh buat. Kan, sekadar yang kita buat. Kalau tak sempurna tu tandanya, apa yang tak sempurna tu? Tak cukup syarat sah. Apa syarat sah? Yang pertama, aurat. Yang kedua, bersih suci, wuduk sekali. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, rukun lengkap, berdiri. Kan? Jadi kita mukallaf masuk otak kita tak rosak waktu tu. Jadi kalau tak cukup salah satu tadi, baju tak bersih, wuduk tak boleh ambil, terus semayang, memang tak, asalnya batal lah semayang. Tapi kalau dah tak boleh keadaan yang lebih baik, takat tu je boleh, semayang sah menghormati waktu. Nanti qada lah. Jadi 2 kali kita dapat pahala. Yang tu pun dapat pahala, yang tu pun pahala. Dan tak berdosa meninggalkan salat. Tak terlibat dengan dosa meninggalkan salat. Kena qada lah. Tetap dapat pahala. Jadi itulah, mudah-mudahan Allah beri kemampuan untuk kita jaga salat. Kerana salat ni macam Nabi kata, macam kepala di badan. Kalau kepala kita, contoh orang muka cacat, badan kemau, tough semua ni, hebat ni. Tapi muka, hidung tak ada, lubang berlubang. Orang tengok tak lalu dah. Kan? Pasal cacat di bahagian utama muka. Kalau cacat di tangan, okey lagi, orang tak nampak teruk sangat. Kan? Potong kaki pun orang nampak manusia lagi. Normal lagi, tak apa. Cacat je. Tapi kalau cacat hidung tak ada, Allah. Mata macam Dajjal punya mata, huduh. Cacat. Begitulah semayang. Semayang ni macam anggota ni sini. Kena jaga jangan cacat. Kalau tak ada semayang, macam tak ada kepala. Tak ada kepala, tak hidup. Tak Islam lah dia. Wallahualam. Sekadar itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi. Allahumma barik lana fi hadzal yawm, barik lana fi jam'ina hadza, wa barik lana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'al shafi'an lana yawmal qiyamati ya 'aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal ya karim.